一起的进入祷告。亲爱的天父，我们感谢你，今天早上你给我们再一次机会来到你的面前，来敬拜你，我们来赞美你，我们要听你的话语。求主你赐你的灵来在我们当中，让我们能够听了你的话语，也能够明白你的话语，让我们可以来学习进行你的话语，在我们的生活当中能够荣耀你的名。我们将今天早上主你的话交托在你的手中，求你使用你的仆人传讲信息的，让你的仆人能把你的真理真正的传出来给我们每个弟兄姐妹，让我们翻译的也能够同感一灵，把圣经你自己的真理能够翻译的清楚。谢谢你，我们这样的祷告完全交托这个崇拜会在你的手中，奉耶稣名求的，阿门。Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang keempat. 我们一同来念保罗的书信，是寄给哥罗西书的第4章。哥罗西书第4章。Kita akan baca di dalam ayat yang pertama sampai ayat 6, meskipun itu ada sampai 18. Kita baca ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Ayat 1 sampai 3 nanti saya akan bacakan, kemudian Ibu Lili akan membacakan ayat ke-4, 5 dan 6. 我们来看哥罗西书第4章，从第1节我们要念到第6节，但是第1节到第3节由印尼文来念，然后第4到第6由中文来念。 Demikianlah sabda Tuhan. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Ayat kedua, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ketiga, berdoa jugalah untuk kami, supaya kami membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ayat keempat. 第4节，叫我按照所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。第6节，你们的言语要常常带着柔和和气，好像用盐调和，就可知道该怎么样回答个人。到此。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. 就是我们听神的话语，就是我们能够听，能够明白，并且我们能够学习进行神的话语。 Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari reformasi gereja. 今天我们是纪念我们的教会的这个更正改正的基督改正教会。 Salah satu tokoh daripada reformasi gereja itu adalah gambar itu, Bapak Ibu, foto itu. 其中一个发动的人就是在这个图片里面。 Dia bernama Martin Luther. 他名叫马丁路德。 Tahukah kita bahwa reformasi gereja saat itu dimulai dari doa? 你知道吗？当时他在发动这个基督教改教会的时候，是开始由祷告开始的。 Sebelum Bapak Martin Luther ini mereformasi gereja, dia mereformasi dirinya lebih dulu dengan doa. 还没有他发动的时候，他已经在祷告当中发动了。 Namun tak banyak orang yang tahu soal itu. 那个时候没有很多人要参加他的祷告。 Buktinya apa? 他们有什么证明呢？ Banyak orang saat ini tidak lagi menyadari pentingnya berdoa, Bapak Ibu. 因为当时那个时候很多人都没有感悟到祷告的重要。 Bisa slide selanjutnya. Padahal doa itu merupakan suatu hal yang sangat penting. 其实呢，祷告是一个很重要的事情。 Di dalam teks perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai reformasi gereja, doa menjadi hal yang sangat penting di 从 dalam 圣经的 kekristenan. 旧约一直到新约，一直到
基督教改革那个时候的圣经是很重要的祷告。 Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kalau kita menyadari 如果我们醒悟的话， ketika manusia jatuh di dalam dosa, 人落在罪恶当中的时候， bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan Tuhan? 人已经落在罪恶当中，怎么样能够和上帝交往呢？ Satu-satunya cara yaitu berdoa. 唯一的方法与上帝交往就是祷告。 Berdoa, Bapak Ibu. 我们要祷告。 Saya jadi mengingat satu kejadian demikian, Bapak Ibu. 我今年有一件事情的成就， Pernah tidak kita itu dijumpai seseorang 当我们会见一个人，任何一个人的时候， ketika dia menjumpai kita 当他见到我们， pasti ada butuhnya. 他来到见我们，一定他有他的目的的。 Kalau dia tidak butuh dengan kita, maka dia nggak pernah berjumpa dengan kita. 如果他不对我们没有要求，或者是没有目的的话，他不会来见我们的， Pernah enggak Bapak Ibu? 是吗？ Pernah? 对不对？ Pernah enggak? 他没有事情，他不会来找我的。 Jadi ketika orang itu datang pada kita udah nebak, pasti ono butuhe, pasti ada inginnya dia. 当一个人来到我们那边呢，我们一定知道他一定有一个目的，他为什么会来的，有什么事情呢？ Kalau sekali gak apa-apa. 一次没关系， Kalau tiap kali ketemu Bapak Ibu dan dia itu mengharapkan sesuatu daripada Bapak Ibu. 来一次还不要紧，如果他常常会来，他对你们有一个要求的话， Apa perasaan kita? 我们有什么感受呢？ Bagaimana? 有什么感受？ Gimana Ai? Jengkel katanya. 我们就会很厌烦了。 Ini wong kok ketemu aku cuma kalau ada butuhnya tok. 这个人来见我，就是只要有他的需要。 Kalau dia tidak butuh dengan aku, dia nggak mau ketemu aku. 如果他不对我没有要求的话，都不会见我的， Jengkel ya. 我们就会厌烦。 Ada lagi perasaan lain Bapak Ibu? Ada lagi? 有没有别的回应呢？ Mungkin kita sudah benar-benar mangkel gitu ya. Ketika aja lihat dari pintu rumah kita, wah wong iki meneh gitu ya. 当然我们会很厌烦他，看见这个每次来我们会厌烦他了。 Kalau kita sebagai manusia diperlakukan demikian ada jengkelnya, 如果我们人有这样的人对待我们，我们就会很厌烦、很讨厌。 kadangkala Bapak Ibu kita melakukan hal yang serupa kepada Tuhan. 其实呢，我们常常就是这样做，对我们的主、我们的上帝也是这样的这个态度。 Seringkali kita datang pada Tuhan kalau kita butuh pertolongan Tuhan. 每次我们来见上帝的时候呢，我们一定有我们的目的，我们有要求的。 Tapi kalau kita lagi senang-senang, lagi sukacita, berkat banyak, tidak perlu Tuhan. 如果我们一切都顺利、很高兴、很喜乐的时候，活完平安安，我们就不会来见上帝的。 Bapak Ibu seringkali kita menjadikan Tuhan itu tambal butuh. 很多时候，我们当作上帝是个我们所需要的人。 Tuhan bisa mangkel enggak dengan begitu? 我们有什么感受呢？ Mari sama-sama kita introspeksi diri Bapak Ibu. 我们来思想一下， Kadangkala ketika kita berdoa, 当我们祷告的时候， hanya pada saat kita krisis, 只有当我们所需要，我们在危险的时候， kita dalam penderitaan, kita dalam kesulitan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. 我们有困难，我们有患难，有治病，才来到上帝的面前。 Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kalau kita krisis, 当我们很危机的时候，我们才来到见上帝。 berarti hal itu jelas tidak termasuk di dalam bertekun dalam doa. 那个就是说，我们没有很心的祷告。 Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Banyak orang memang berdoa. 很多人本来就是每天祷告，
Kalau saya tanya pada Bapak Ibu, berdoa enggak tiap hari? 如果我问弟兄姐妹，你们有没有每天祷告呢？ Ya berdoa lah Ustaz, gitu 那 ya. 一定会一定祷告啦。 Berdoa makan, 吃饭的时候祷告， berdoa tidur. 睡觉的时候祷告。 Mau melakukan sesuatu berdoa, pergi dan lain sebagainya berdoa. 我要出去的时候回来都觉得祷告。 Tetapi apa yang kita lakukan itu untuk diri sendiri. 当我们这样的祷告，就是为自己而祷告， Betul? 对吗？ Kalau kita makan untuk siapa? 我们吃饭的时候是为了谁？ Kita tidur untuk siapa? 我们睡觉是为谁？ Kita mau berangkat bekerja ataupun perjalanan untuk siapa? 我们要出去，我们在路上平安是为谁？ Untuk diri sendiri bukan? 为自己是吗？ Tapi kadangkala kita juga berdoa hanya minta berkat Tuhan. 然后我们祷告只有为要求上帝我们所需要的东西， Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang baik. 你知道我们的生活就是每天就是这样。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih sesuatu untuk Bapak Ibu. 我要分享一些事情， Doa yang semacam ini, 祷告的时候， kalau kita datang pada Tuhan, minta butuh kepada Tuhan, 我们来到上帝面前，我们只有要求我们的需要， hal itu menunjukkan bahwa orang itu 就说明那个人 percaya Tuhan hanya karena apa? Kebutuhan. 他相信上帝只是为着自己所需要的。 Hati-hati Bapak Ibu, 各位弟兄姐妹要留意， ketika kita datang pada Tuhan kalau cuma butuh, 当我们有需要的时候才来到见上帝的话， konsekuensinya adalah 我们的这个我们的所得到的什么呢？ ketika kebutuhan kita itu sudah terpenuhi semuanya, 如果我们所要求的都已经得到了， kita bisa lupa Tuhan. 我们怎么样呢？ Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Halo, 我们就停止祷告了， betul nggak? 对不对呢？ Kita minta pada Tuhan, Tuhan 我们要求跟上帝要求一些 berkati usahaku Tuhan, 师傅给 lancarkan 我， Tuhan. 师傅给我， Tapi sudah lancar, 已经一切顺利了， terima kasih nggak sama Tuhan? 有没有感谢上帝呢？ Bersyukur nggak kepada Tuhan? 有没有感恩呢？ Mari sama-sama kita introspeksi diri. 我们要自己审查一下。 Saya menggambarkan Bapak Ibu, 我会描写到， tekun berdoa itu seperti koneksi sinyal HP kita. 恳切祷告是在我们的心里面心愿，我们的期望， Dibutuhkan atau tidak sama pemiliknya, 我们对那个我们所要求的那个好还是不好的情况当中， sinyal itu tetap terkoneksi di HP kita. 在那些它的亮光还是仍在我们的心里面。 Demikian juga dengan berdoa Bapak Ibu. 我们祷告也是一样， Butuh atau tidak kita pada Tuhan, 我们对上帝有要求或者是没有要求， kita harus tetap berdoa. 我们还是仍然需要祷告。 Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， salah satunya surat Paulus kepada jemaat di Kolose. 其中就是保罗写信给这个哥罗西的信徒。 Di dalam minggu-minggu ini kita merenungkan surat Paulus kepada jemaat di Kolose. 在这几个礼拜当中，我们就是思想保罗的书信。 Salah satu tantangan jemaat Kolose adalah adanya pengajaran sesat. 因为在哥罗西的教会有一些有些异端进入他们教会里面， Yaitu keselamatan tidak dicapai hanya dengan iman kepada Yesus. 就是他们认为得救得到救赎不是单单为着有信心， Tapi pengalaman-pengalaman mistik juga bisa mencapai keselamatan. 他们就认为要做一些人造的工作，
Hal itu membuat Paulus harus berpesan kepada jemaat Kolose. 所以保罗就嘱咐他们吩咐他们的教会。 Paulus menjelaskan bahkan menekankan 保罗就调整， melalui Kristuslah segala sesuatu dijadikan, dialah yang melebihi segala sesuatu. 保罗强调，因为主耶稣是一切所有的首要者。 Dan lewat suratnya juga Paulus menegaskan 接着主耶稣保罗也是强调， Yesus merupakan satu-satunya penebus dan juru selamat manusia. 耶稣就是我们的唯一的救赎者， Tidak ada jalan yang lain. 没有别的人，没有别的名。 Nah, untuk menghadapi tantangan ajaran sesat itu pada waktu itu, 当时为着要整理这个异端的教导， Paulus memberikan pesan supaya jemaat itu berdoa. 所以保罗就一致的吩咐着叮嘱这个哥罗西的会一定要祷告。 Jadi ada dua hal Bapak Ibu yang dipesankan Paulus di dalam suratnya pada kesempatan hari ini. 保罗的书信有2个命令在里面。 Dengan kita berdoa, 接着我们的祷告 kita bisa menjaga dan merawat iman kita. 就能够坚固我们的信心，对上帝的信心。 Banyak orang berkata bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. 就是说这个祷告就是信徒的呼吸，好像信徒的呼吸。 Semakin kita sering berdoa, 我们越祷告， maka semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Relasi Amen. kita dengan Tuhan semakin erat. 我们越祷告，就我们与上帝更加的亲近亲密。 Dan semakin kita itu berdoa Bapak Ibu, 我们越祷告， semakin kita dekat dengan Allah. 我们就能够靠近上帝， Dan kita semakin bisa dengan mudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. 那么我们就能够在我们生活当中更容易的进行神的话语。 Tapi Bapak Ibu ingat baik-baik, 但是弟兄姐妹， kebalikannya. Makin jarang seseorang berdoa, 反过来很多人没有祷告， makin jauh hubungan kita dengan Tuhan. 跟上帝更加的疏远。 Kalau hubungan kita semakin jauh dengan Tuhan, 如果我们与上帝更加疏远的话呢， maka makin jarang pula kita mengandalkan Tuhan. 就很少，我们就很少会依靠上帝。 Hati-hati Bapak Ibu. 我们要留意我们的生活。 Di awal saya sampaikan, tahukah kita 开始 kalau Martin Luther itu adalah seorang yang berdoa. 刚才我已经说，马丁路德这个基督教改革的主人呢，就是主要是祷告。 Martin Luther adalah seorang yang berdoa Bapak Ibu. 他是一个恒心祷告的人。 Coba kita lihat bersama-sama ya. 我们可以看， Lihat tulisan di depan. Lihat. Martin Luther pernah menuliskan demikian. 马丁路德曾经这么写： Hari ini saya harus menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa. 这个时候我要预备更多的时间来做祷告上帝， Sebab banyak sekali yang harus saya lakukan. 因为有很多事情我要进行要做的。 Artinya, 就是说， semakin Martin Luther itu sibuk melayani Tuhan, 马丁路德更加忙碌的来侍奉上帝呢， maka semakin banyak waktunya dia berdoa. 他就需要更多的时间做祷告。 Kalau kita gimana? 如果我们怎么样呢？ Semakin aku sibuk ya Tuhan, 我越忙的话， semakin aku gak punya waktu berdoa. 我就更加没有时间祷告了， Betul nggak? 是不是呢？ Betul? Seringkali begitu kan? 我们越忙，我们越没有时间祷告。 Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Sebab itu Martin Luther punya keyakinan.
所以呢，马丁路德特别的强调， dengan berdoa dia makin dekat dengan Tuhan. 他接着祷告，一直靠近上帝，得着力量。 Makin banyak waktu untuk berkarya, 更多的时间来做祷告， maka dia juga menjadwalkan apa? Makin banyak dia berdoa. 那么他有很多的工作做呢，他有越多的祷告， Bisa Bapak Ibu? 能够吗，弟兄姐妹？ Amin. 对 Janji ya. 吗？你们有回应吗？ Kalau aku makin sibuk, maka harus makin banyak berdoa. 如果我越忙碌的话呢，我就需要更多的时间祷告。 Jangan makin sibuk, makin jarang berdoa, Bapak Ibu. 人不要我们越忙就越不祷告，没有时间祷告。 Oke ya, itu yang pertama Bapak Ibu. 我们要记得这件事情。 Yang kedua sekarang, 第二呢， bertekun berdoa 恒切的祷告， tidak hanya untuk diriku semata, 恒切祷告不是单单为我自己， tapi untuk orang lain juga. 也要为着别人来祷告。 Coba kita lihat di dalam suratnya yang keempat tadi ya, ayat yang ketiga Bapak Ibu. 刚才我们所读的呢，哥罗斯第4章第3节那边讲， Paulus ngomong begini kepada jemaat Kolose. 保罗对哥罗斯的这个信徒这么讲， Berdoa jugalah untuk kami. 他说你要是为我们祷告。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 各位弟兄姐妹， Tuhan tidak berkenan atas doa yang egois, 上帝不喜欢那些自私的祷告， yang hanya mementingkan diri sendiri Bapak Ibu. 只有为着自己来祷告。 Tapi lewat suratnya kepada jemaat Kolose, 接着保罗的书信， kita belajar 我们要学习， untuk mendoakan orang lain. 要为别人祷告。 Ada begitu banyak orang ngomong begini, 很多人说， aduh gereja Nazaret khotbahnya gitu-gitu tok, 拿撒勒堂就很多的需要，又这样又那样， ibadahnya bosening. 他们的崇拜会很厌烦的。 Permisi tanya sama orang yang ngomong begitu. 那些讲的人， Ketika orang ngomong begitu itu, pernah nggak dia mendoakan para pelayan Tuhan di Nazaret? 当他这样讲的时候，我问他，他有没有为我们拿撒勒城祷告呢？ Pernah nggak dia berdoa untuk para hamba Tuhan? 他有没有为我们的传道祷告呢？ Pernah nggak kita berdoa untuk para pemain musik? 有没有他为我们这些音乐团队祷告呢？ Mari sama-sama kita introspeksi diri. 我们要审查自己。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， bukti kita mengasihi Tuhan 如果我们要爱上帝的话，我们有证明我们要爱上帝的话， mengasihi orang lain 也爱别人， harus terwujud dalam doa kita untuk mereka. 那么才是证明我们的祷告是为别人的祷告。 Kalau Bapak Ibu mengasihi anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu, 如果你们爱你们的儿女孙子的话， berapa banyak Bapak Ibu yang berdoa untuk mereka? 你每天都是为他们祷告，是吗？ Berapa banyak Bapak Ibu menyebut nama mereka di dalam doa 并且 Bapak 你 Ibu? 们会提了他们的名来祷告。 Mari sama-sama kita introspeksi juga hari ini. 让我们来审查自己。 Kadang-kala kita bilang mengasihi anak-anak, 有的时候我们说爱我们的孩子， tapi kita nggak pernah berdoa untuk 但是 mereka. 我们没有为他们祷告的。 Kadang-kala kita ngomong, aku mengasihimu anakku, 当我们说爱他们， tapi kita nggak pernah sekalipun berdoa untuk masa depan 但 dia. 是我们没有为他们祷告， Kita nggak pernah berdoa untuk pertumbuhan iman dia. 我们没有为他信心的成长祷告。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， ketika kita dekat dengan Tuhan lewat doa, 当我们祷告来亲近上帝的时候， berdoa itu akan memperkuat otot-otot iman kita. 祷告就会坚固我们信心的这个根基。
Betul Bapak Ibu? 对吗？ Saya kasih ilustrasi sedikit ya. 我要给一个比喻， Kenal nggak sama mereka itu? 你们认识 Kenal 图 nggak 画 Bapak 的 Ibu? 人吗？是谁吗？ Yang pegang mic sama yang ujung itu. Sama yang bintangnya yang di tengah. yang在中间还是yang左边右边的？ Pertanyaan saya, 我所问， manakah yang lebih kuat? 哪一个是最有力量的？ Mana Bapak Ibu? Yakin ah. 老师有力啊，啊老师有了。 Oh, Yosef Yoel ini, ayo, Bu Billy ngomong Yosef Yoel paling kuat katanya, ayo. Bapak Ibu yang mana? Atau yang ujung itu, yang pakai baju batik itu? Hah? Mana yang paling kuat, Bapak Ibu? Yang baju hitam. Ayo, mana yang paling kuat? Yang tengah, gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih punya mata yang bagus, pasti kita menunjuk apa? Paling tengah. Kenapa? Paling tengah. yang baju hitam itu. Yang baju hitam. Kenapa Ai Lili yang baju hitam itu paling kuat menurut Ai Lili? 为什么是穿黑色衣服那个最有力量呢？ Apa ya? Karena dia badannya gede. Oh. 因为他 Enggak cuma badannya gede, ototnya juga apa? Kuat. 他的根肉也是很大。 Kalau dia ngangkat 20 kilo, wah gampang gitu ya. 他如果背起20公斤很容易的， Kalau Yoel ngangkat 20 kilo, menteles gitu. 但是有也没有力量了。 Dari sini saya mau ngomong apa Bapak Ibu? 那么我们怎么说呢？ Demikian juga dengan berdoa. 我们祷告也是一样， Makin kita sering berdoa, 我们越多祷告， maka makin kuat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan 那 ini. 么我们的信心更加强，我们就有力量抵挡那些一切的挑战， Amin. 对吗？ Wah kurang mantep aminnya ini. Amin Bapak Ibu. Nah gitu dong. Jadi makin kita itu sering berdoa maka iman kita semakin kuat Bapak Ibu. 如果我们多祷告，我们的信心更加的坚强。 Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 各位弟兄姐妹， saya mau kenalkan juga Bapak Ibu kepada seorang pendeta juga. 我要介绍一位牧师， Pendeta ini namanya Philip Yance. 他的名字叫 Philip Yance. 演着。 Ya. Bapak Ibu, Pak Philip Yance ini pernah ngomong 他曾经这么说： ketika dia itu ditanya orang tentang apa itu berdoa. 当别人会问他祷告是什么， Dia bilang begini Bapak Ibu. 他说 Awalnya saya melihat doa itu sebagai transaksi katanya. 开始我认为祷告是， Di mana tangan saya melambaikan, 当我的手提起来， mati-matian kepada Tuhan untuk mendapatkan perhatian dari Tuhan. 我们就需要上帝，我们要得着从上帝那边得着的东西。 Jadi supaya kalau dia berdoa, supaya Tuhan itu perhatian sama dia gitu loh. 如果他祷告呢，叫上帝注意他，留意他。 Ternyata hal begitu adalah salah katanya. 如果是这样的话，就不对了。 Kita berdoa itu bukan untuk Tuhan perhatian kepada kita. 我们祷告不是要求上帝留意我们， Tapi Philip Yance itu ngomong begini Bapak Ibu. 但是这个人这么讲， Sekarang saya bisa melihat doa itu dalam dua hal katanya. 他说现在我们看见祷告有两件事， Doa itu sebagai mengundang diri saya ke dalam kehendak Tuhan. 我们祷告是我们邀请上帝的意识来给我们上帝， Dan mengundang Tuhan ke dalam hidup saya. 我们邀请上帝进入我们的心。 Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 各位弟兄姐妹， mari sama-sama kita terus berdoa. 所以呢，我们要继续的祷告， Semakin banyak waktu kita berdoa, 更多时间，用更多的时间来祷告， semakin kita ngerti kehendak Tuhan. 我们就越会明白上帝的旨意， Maka kita akan disertai oleh Tuhan. 上帝与我们同在。 Dalam minggu reformasi gereja hari ini,
我们这个月是纪念这个马丁路德的改革的这个纪 Kita 念日， diingatkan 我们要记得 bahwa berdoa itu sangat amat penting bagi iman 祷 kita. 告是最重要很重要的一件事情。 Dan berdoa itu adalah bukti kasih kepada sesama kita. 祷告就是我爱上帝的证明。 Kalau Bapak Ibu Saudara ngomong mengasihi, 如果我们说我爱上帝， maka harus mendoakan. 那么呢，我们就需要多多祷告。 Terakhir saya mau kasih ilustrasi cerita. 有个例子， Kemarin sudah saya ceritakan di Komisi Wanita, Bapak Ibu. 我们有个姐妹在这个我们姐妹团契里面， Rumah saya itu di Tembakan, kampung, Bapak Ibu. 我的一个老人家在kampung Tembakan 这里。 Ya. Kemudian sampingnya itu Blok M. Tahu Blok M? Itu loh yang pulau sebelah, Blok M. 他的地区是在 Block M 那边。 Nah, tahu ya? Blok M yang pulau nyebrang jembatan itu loh. Ya. 在 oke. 靠近那个过桥那边。 Ya kan? Nah, kemudian beberapa waktu ini Bapak Ibu, rumah saya itu mesti banyak sampah, banyak kotoran, macam-macam itu di depan rumah saya. 那个时候在我的家门前很多的肮脏的垃圾在我们的家前面。 Tiap pagi kalau saya bangun tidur keluar rumah mesti nyapu dulu. Ada 那么 banyak sampah tuh di depan pintu rumah saya itu. yang sapu siapa？ Saya. 每天早上我一定要扫干净我们的我们门前的些垃圾。 Kadang-kadang dia lihat saya nyapu halaman rumah saya. 这个老人家呢，这个姐妹呢，看见我扫地那边， Sekali dua kali gak apa-apa. 一次两次他没关系， Tapi kalau terus-menerus gitu mangkel juga. 如果每一次这样的就会厌烦了。 Iki ulai sopo gitu ya. 这个是谁的倒垃圾在我的屋的前面？ Kalau pulang pelayanan gereja itu bersih, paginya kotor lagi. Oh. Banyak sampah. 我师傅回家能够听见了，晚上明天又是肮脏了。 Ada tulang ikan, semacam-macam lah pokoknya lah. Kempur pokoknya itu. 很多肮脏的东西在我的这个家门前。 Nanti kalau ada jemaat lewat ke situ, wah rumah lo sudah kok kempur ya. Saya yang disalahin. 如果有我们都会有经过哪边，一定不说这个传道这么懒惰的。 Kemudian suatu kali tengah malam gitu saya intip. Saya masih kerja kan. 那么一个晚上，我你冥币的。 Ya, intip. Dari jendela, diintip. 那么一个晚上，我就偷看是谁丢我的垃圾在那边， Diintip dari jendela gitu. 从窗口那边我就偷看。 Ketika orang ini buka pintu kan kalau malam-malam dengar kan ya. Krak gitu ya. 开门晚上会听见的， Saya masih kerja di tempat kerja saya, kemudian saya intip. 在我的工作的房间我偷看。 Oh, wong iki jebule yang buang sampah di tempatku iki. 原来是这个人每次丢垃圾在我的门前， Kemudian saya ngomong sama istri saya, 我就对我的夫人说 "Mah, itu loh orang itu yang buang sampah ke tempat kita." 我说那个人每次丢垃圾在我们的房子的前面， Ya apa? Tak parani dah, tak omongi dah. Terus sambil kayak mangkel gitu ya. 我要来责备他吗？ Istri saya bilang, "Jangan." 我的太太说不要。 Terus dia ngomong begini sama saya, "Jare kamu mengasihi, tapi waktu dia berbuat begitu, kamu gak pernah doakan dia." apa？ Jare katanya kamu mengasihi, 如果你说爱他的话， tapi kamu gak pernah mendoakan orang itu. 你没有为他祷告呢？ Langsung saya 我就醒悟过来了。 iya ya, aku gak pernah doain orang itu. 他每次丢垃圾，我就也没有为他祷告，为他知道怎么样来。 Karena ditegur, kemudian saya berdoa, Bapak Ibu. 但是我没有去责备他，然后我祷告，为他祷告。 Doanya itu sederhana, sama anak saya. 我跟我的女儿来祷告，很简单的祷告， Tuhan berkati tetangga itu. 求上帝感动那个隔壁的邻舍那个人。 Besoknya sampah masih ada. 明天还是有垃圾在那边， Saya sapu lagi, Bapak. 我在扫。 Tiba-tiba sore-sore gitu saya habis jemput istri saya.
到下午我接我的夫人的时候， Kemudian mama mertua saya bilang begini, 我的岳母说 Yoel, tadi itu ada yang nganterin ikan bakar katanya. 你跟爸爸，刚才有人送那个烤鱼来给我， Itu loh tetangga sebelah. 就是我隔壁的那个邻舍， Saya nangis Bapak Ibu. 我哭起来。 Aku durung ngopo-ngopo kok dia wis ngono. 我还没有怎么样对他，他已经爱我了，送东西给我。 Bapak Ibu, percaya atau tidak? 你相信吗？ Doa itu punya kuasa. 祷告是有力量的。 Amin. 阿明， Kok kurang mantap amin nih? Amin. Ah, gitu ya. 不够大声，你们说阿明。 Mungkin kadangkala itu hal sederhana Bapak Ibu. 祷告是很简单的， Tapi sampai hari ini saya percaya 到今日为止， doa kita itu punya kuasa. 我们的祷告是有力量。 Meskipun doa kita sederhana nggak bisa kayak pendeta. 虽然我们的祷告很简单，不像牧师那样祷告， Tapi doa kita punya kuasa. 但是我们的祷告是有力量的， Amin. 对吗？ Kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan terima kasih. 天父，我们感谢你， Kami ditegur oleh firman-Mu. 你的话语来责备我们， Biarlah firman-Mu ini 让我有信心。 yang menegur kami. 你责备我们， Kami bisa introspeksi diri kami. 你提醒了我们，我们就要审查自己， Ampuni kami ya Tuhan. 求你赦免我们的一切过错。 Saat kami jarang berdoa. 当我们很少祷告的时候， Saat kami datang pada Tuhan. 当我们来到主的面前， Hanya mengeluh dan meminta tolong sama Tuhan. 只有我们在埋怨，只有求靠上帝要求我们所需要的。 Kami kadang juga tidak mendoakan orang-orang di sekitar kami. 我们有没有为我们四周围的人来祷告？ Ajar kami Tuhan, 求你照到我们， mulai hari ini 接着今天的话语 untuk berdoa 祷告， kepada orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. 要对那些主你所爱的人， Terima kasih ya Tuhan. 谢谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus 我们为着主耶稣基督的祷告， kami berdoa. 阿门。 Amin.